Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan imbuhan. Ayuh kita ke bahagian yang seterusnya. Bengkel Celik Tata Bahasa 1.0. Tajuk pada hari ini iaitu imbuhan. Imbuhan terbahagi kepada beberapa jenis. Imbuhan awalan, imbuhan apitan, imbuhan sisipan dan imbuhan akhiran. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang ditambahkan pada bahagian kata dasar. Jenis-jenis imbuhan awalan ialah ber, men, pen dan juga ke. Contoh imbuhan awalan ber boleh berubah menjadi imbuhan be dan ber. Contoh awalan ber yang pertama ialah berjalan, berlari dan bercakap. Untuk imbuhan belajar. Untuk imbuhan awalan contohnya ialah bekerja, berajar. Seterusnya, contoh imbuhan awalan ke berfungsi bagi membentuk kata bilangan tingkat, kata nama dan kata bilangan himpunan. Contoh awalan ke, ketiga, kelima merujuk kepada kata bilangan, kekasih, ketua merujuk kepada kata nama. Seterusnya, contoh imbuhan awalan men. Imbuhan awalan men dapat berubah menjadi mem, men dan me. Contoh awalan men yang pertama, melambung, melukis. Contoh yang kedua, membantu, membeli. Contoh yang ketiga, mencari, mencetak. Dan yang terakhir, contohnya ialah mengajar. Seterusnya ialah imbuhan apitan. Imbuhan apitan ialah sejenis imbuhan yang terdapat pada awal dan akhir sesuatu perkataan secara serentak. Jenis-jenis imbuhan apitan ialah men, kan, pen, an, ke, an. Seterusnya, contoh imbuhan untuk apitan men, kan. Apitan men-kan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk faedah orang lain dan menyebabkan sesuatu hal itu terjadi. Contoh apitan men-kan, membasuhkan, mengikatkan, merekodkan. Seterusnya, contoh imbuhan apitan pen-an. Apitan pen-an merujuk kepada tempat dan perbuatan serta keadaan. Contoh apitan pen-an, pedalaman, pembunuhan, penginapan, perbarisan dan pelabuhan. Seterusnya, contoh imbuhan apitan ke-an. Apitan ke-an bergabung dengan kata dasar untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak. Apitan ke-an dapat bergabung dengan kata nama, kata kerja dan kata adjektif untuk membawa maksud hal keadaan yang terkandung dalam kata dasar. Contoh apitan ke-an, kedaulatan, kedatangan, kemalasan. Seterusnya ialah imbuhan sisipan. Terdapat 3 bentuk sisipan iaitu EL, ER dan EM. Dan perbezaan bentuk-bentuk itu bukan berdasarkan faktor fonologi tetapi faktor morfologi iaitu kelainan bentuk itu bergabung dengan kata dasar yang lain. Jenis-jenis imbuhan sisipan ialah EL, ER dan juga EM. Contoh imbuhan sisipan EL. Sisipan EL dapat bergabung dengan kata nama, kata kerja dan kata adjektif untuk menerbitkan kata nama dengan maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya, tapa digantikan dengan telapak, EL, telapak. Yang kedua ialah kangkang, kelangkang, tunjuk, telunjuk.
Seterusnya ialah sisipan ER dapat bergabung dengan beberapa perkataan untuk menerbitkan kata yang membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya ialah kuping, keruping. Yang kedua ialah gigi, gerigi. Yang ketiga ialah suling, seruling. Seterusnya ialah contoh imbuhan sisipan EM. Dapat bergabung dengan beberapa perkataan untuk menerbitkan kata yang membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang tergandung dalam kata dasar. Contoh yang pertama ialah kuning, kemuning. Contoh yang kedua ialah kuncup, kemuncup. Dan contoh yang ketiga ialah gerlap, gemerlap. Seterusnya ialah imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang diletakkan pada akhir perkataan untuk membentuk kata nama dan kata kerja. Contoh imbuhan akhiran an digabungkan dengan kata dasar yang akan membentuk kata nama. Contohnya ialah bekalan, gerakan, lautan dan manisan. Seterusnya ialah akhiran i. Akhiran i bergabung dengan kata dasar untuk membentuk kata kerja transitif. Contohnya ialah akhiri, duduki, jauhi dan lalui. Seterusnya ialah akhiran kan. Akhiran kan bergabung dengan kata dasar untuk membentuk kata kerja transitif. Contohnya ialah bukukan, padamkan, dirikan dan belikan. Jadi, apa yang kita dapat daripada imbuhan sebentar tadi? Semoga semua ilmu yang diberikan dapat dijadikan sebagai manfaat untuk semua. Bye!